Okey, siapa masih ingat apa yang kamu belajar pada minggu yang sudah? 3 minggu yang sudah. Kita berhenti pada mana? Semua ada buku teks? Boleh buka buku teks ya? Boleh respon cikgu sampai mana kita sudah hari tu? 2.1 berapa? 2.1 8. Ya, okey, betul lah. 2.1.8. Okey, kita berhenti pada muka surat muka surat 95 ya. 3 minggu yang lepas, lama sudah. Jadi cikgu harap semua sudah dalam proses membina produk masing-masing ya. Okey, September nanti bila buka sekolah, cikgu mahu yang paling penting ialah dokumentasi kamu. Dokumentasi kamu itu perlu lengkap sehingga mana yang kita sudah bincang. Okey, jangan nanti ada yang baru buka baru satu muka surat. Okey, sepatutnya kalau ikutkan kita sudah sampai 8.0 untuk penulisan kerja kursus. Dan dalam masa yang sama kamu sepatutnya sudah dalam proses membina produk kamu. Okey, sebabnya bila awak sudah siap produk kamu, itulah yang kita akan pelajari pada tajuk hari ini. Okey, cikgu akan share dulu slide cikgu. Yang lain boleh buka buku teks. Okey. Pada muka surat 101 ya. Okey, ini dia tajuk yang kita akan pelajari pada pagi ini. Okey, tak banyak, cuma satu topik saja iaitu cikgu ambil 2.1.9. Yang ini yang kedua terakhirlah dalam topik bab 2 ini. Okey, sebelum itu kita lihat dulu OPKK dia. Okey, objektif pembelajaran dia ialah di akhir pembelajaran ini kamu dapat membuat cadangan penambahbaikan produk. Okey, berdasarkan keputusan ujian yang kamu buat. Okey, kemudian apakah kriteria kejayaan kamu? Okey, kamu akan berjaya untuk topik ini sekiranya kamu dapat menyatakan tujuan membuat cadangan penambahbaikan, okey, berdasarkan keputusan ujian tadilah. Okey, kemudian yang kedua, kamu berjaya sekiranya menyenaraikan sekurang-kurangnya 6 perkara utama, okey, yang perlu diambil kira semasa membuat penambahbaikan. Ketiga, menyenaraikan sekurang-kurangnya 2 kelemahan yang dikenal pasti terhadap produk yang dihasilkan. Okey, nanti dalam folio kamu, nanti sekejap lagi cikgu akan tunjuk, kamu kena senaraikan kelemahan yang ada pada produk yang kamu sudah hasilkan itu. Okey, sekurang-kurangnya 2. Okey, jangan kurang daripada 2 lebih daripada 2, okey. Kemudian kamu sudah menyenaraikan 2 kelemahan tadi, kamu kena nyatakan ataupun cadangkan 2 penambahbaikan ke atas kelemahan tadi. So 4 perkara inilah yang menentukan kriteria kejayaan kamu untuk topik ini. Okey, jadi sekarang kita lihat dulu buku teks. Okey, lihat buku teks muka surat 101. Yang ini sangat simple saja. Okey, sebabnya kalau 2.1.8 hari tu, kamu sepatutnya telah membina produk kan. Lepas tu kamu kena menguji. Okey, ini. Kamu kena menguji berdasarkan borang yang saya dah minta kamu buat pada minggu-minggu yang sudah. Inilah buat dalam bentuk jadual dan saya dah bagi juga contoh dan saya kata biarkan kosong kan sebab kita kena tunggu produk kamu siap dulu baru kita buat ujian. Okey, ujian dia. Jadi kita gunakan ujian parameter. Okey, ingat kita ada dua jenis ujian, kaedah ujian. Okey, sama ada ujian makmal ataupun ujian parameter. Jadi kebanyakan kamu cikgu dapati memang gunakan ujian parameter.
Jadi ujian parameter nanti awak boleh pilih lah sama ada kamu nak uji dari segi kefungsian ke, kesesuaian ke, keupayaan ataupun kebolehgunaan. Nanti pilih dua lah letak dekat sini. Okay. Selain daripada itu boleh juga dari segi aspek kebersihan sebab tengok jenis produk kamu, apa fungsi produk kamu. Jadi letaklah aspek ujian apa yang awak di situ. Okay. Alright. Jadi untuk hari ini satu topik yang agak mudah. Okay. Membuat cadangan penambahbaikan produk berdasarkan laporan ujian tadi ya. Di atas tadi sebelumnya kamu sudah buat dia punya laporan ujian, keputusan ujian. Jadi seterusnya, langkah seterusnya awak kena buat cadangan penambahbaikan. Okey, produk yang telah dilakukan pengujian dan penilaian akan dibuat penambahbaikan sekiranya perlu. Apa tujuan penambahbaikan? Tujuannya ialah supaya produk yang kamu hasilkan itu akan lebih baiklah, jadi lebih baik dan juga sempurna. Terutama dari segi kefungsian dia. Serta mencapai objektif asal. Apa tujuan awak menghasilkan produk tersebut? Itulah kita nak buat penambahbaikan supaya mencapai objektif asal dia. Jadi apa yang perlu kamu ambil kira? Inilah enam yang perkara yang perlu kamu ambil kira semasa membuat penambahbaikan produk. Yang pertama, boleh tak saya minta Harry baca nombor 1? Menambah atau menggantikan komponen yang rosak atau tidak bersesuaian. Ya. Sekiranya kamu ada komponen-komponen pada produk yang kamu buat nanti, mesti ada komponen yang tidak sesuai kan ataupun mungkin rosak. Contohnya motor yang kamu guna dalam produk kamu rosak ataupun kamu gunakan kain. Kain tu tak sesuai. Bila kamu jahit jarum patah ataupun benang cepat putus. Jadi itulah di situlah kamu akan ambil kira lah dari segi dia punya komponen itu. Kamu lihat komponen yang kamu guna itu. Sekiranya ada kekurangan, gantikanlah dengan komponen yang lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak minta Adlina baca nombor 2. Rindu sudah tak dengar suara kan? Jadi saya nak dengar suara kamu pula. Pada bahagian tertentu supaya produk lebih mantap dan efisien. Membuat pengubahsuaian pada bahagian tertentu supaya lebih mantap. Mungkin masa awak melakar hari tu kamu tak perasan. Tapi bila dah buat, dah hasilkan produk kamu, baru kamu rasa rupa-rupanya sepatutnya aku letaklah satu ruang poket dekat beg ni, baru nampak menarik macam tu. Jadi di situlah awak lihat mana bahagian-bahagian yang kamu rasa perlu ditambah ataupun perlu diubah suai. Mungkin awak dah buat tapi tak menarik. Jadi awak kena buat ubah suai. So itu maksud nombor 2 ini. Nombor 3. Nombor 3, Elisha. Menambah baik kemasan pada produk seperti susunan komponen dan warna yang digunakan. Yes, betul. Maksudnya di sini produk awak dah siap. Cumanya ada macam tak berapa cukup tak berapa cukup cun. Jadi kamu tambah baiklah dari segi kemasan. Mungkin warna yang kamu gunakan pada produk itu nampak macam redup, nampak macam layu. Jadi kamu cubalah cari warna-warna yang menarik perhatian. Ataupun susunan beg yang kamu buat tadi tu rasa macam terlalu biasa kita nampak. Jadi kamu buatlah satu susunan yang ala-ala macam baru-baru ni cikgu lihat sukan Olimpik. Dia ada atlet tu dia pakai cermin mata yang berbentuk ring Olimpik tu. Jadi nampak macam menarik. Jadi
Itu maksud dia. Okey, menambah baik kemasan pada produk. Okey, yang keempat. Zeti. Mengubah reka bentuk produk untuk disesuaikan dengan fungsinya. Yes. Okey. Maksudnya di sini kamu kena ambil kira juga reka bentuk yang kamu buat itu mesti sesuai dengan fungsinya. Contohnya kamu nak buat tempat tu sebagai ruang penyimpanan. Tapi bila kita nak letak barang tak berjaya pula, gagal. Jadi itu maksudnya ada kelemahan di situ. Maka kamu kena buat, okey, contohnya mungkin ada yang macam Zeti, dia buat aquaponik, okey. Di situ bila dia dah siap, nampak yang ikan ataupun sayur tak boleh ditanam di situ. Jadi maksudnya tidak sesuai dengan fungsinya. Jadi macam mana saya Zeti kena ubah lagi supaya sayur boleh ditanam sekali dalam sistem aquaponik dia tu. Okey, ataupun dari segi dia punya kamu boleh lihat mungkin kamu membuat timer. Okey, mungkin timer tu cepat habis bateri. Jadi apa penambahbaikan dia? Maka saya akan gunakan bateri yang lebih tahan ataupun berkuasa tinggi dan boleh rechargeable. Okey, boleh dicas semula. Okey, itu banyak sebenarnya. Kamu kena tengoklah daripada produk yang kamu hasilkan, ya. Okey, yang kelima. Dini. Yang kelima, Memberi perhatian terhadap ciri-ciri ergonomik bagi keselesaan pengguna. okey, betul. Maksudnya di sini bila awak buat mencari penambahbaikan pada produk kamu tu, pastikan yang kamu nak tambah baik tu berciri ergonomik. Maksudnya dia memberi keselesaan kepada pengguna. Bukannya kamu buat ubah suai tapi tidak ada memberi kesan kepada orang. Okey, saja-saja. Okey, sebagai hiasan, tidak kita kena ada fungsi dia. Okey, supaya pengguna lebih selesa. Macam contohnya siapa yang membuat beg, okey, mungkin tali beg tu buatlah tali yang pengguna rasa selesa bila dia pegang beg tu. Jangan pula bila dia letak dekat bahu dia beg tu gatal-gatal lah ataupun ada ruam-ruam, okey. Jadi itu bukan ciri ergonomik ya. Okey, yang terakhir, yang keenam. Wise. Apa keenam? Memberi perhatian kepada ciri-ciri keselamatan yang perlu ada pada produk. Yes. Okay. Itu betul. Ini yang paling penting. Kamu kena cek nanti produk kamu yang sudah siap, kamu lihat adakah ciri-ciri keselamatan yang perlu kamu tambah, yang perlu kamu upgrade. Okay, mungkin siapa yang buat contohnya mungkin ada yang guna elektrik, okay, mungkin wire dia ternampak ataupun terdedah. Jadi ciri-ciri keselamatan tu perlu ditambah baik. Okey, mungkin beg juga keselamatan dia maksudnya di sini beg tu tak ada butang untuk tutup. Jadi itu pun salah satu ciri keselamatan. Okey, so 6 benda ini nanti awak lihatlah pada produk kamu dan sekiranya ada kekurangan pastikan kamu buat cadangan penambahbaikan. Maksudnya di sini tidaklah cikgu suruh kamu ubah, tapi di dalam folio kamu kena nyatakan. Okey, macam contoh di sini, okey, untuk pengilap kasut magic yang ada dalam buku teks kamu. Okey, kelemahan yang telah dikenal pasti oleh pereka bentuk ini ialah dia dapati motor yang memusing pengilap tu dia jadi perlahan. Okey, apabila dia tekan agak kuat. Jadi apa yang ini masa dia buat ujian kefungsian lah, itu daripada situ dia nampak kelemahan dia. Then apa dia cadangkan? So dia cadangkan dia gunakan motor AT yang ada daya kilas yang tinggi. Maksudnya motor yang boleh berputar dengan kuat lah. Jadi itu cadangan penambah. Bukannya cikgu suruh terus tukar, tidak. Just tulis dalam folio kamu. Okey. Kemudian yang kedua dia dapati bateri dia perlu diganti sebab
bila habis guna selalu kena ganti. Jadi cadangan penambahbaikan dia, dia gunalah bateri berkuasa tinggi yang boleh dicas. Itu lagi bagus, lagi apa orang cakap, jimat. Okay. Dan melengkapkan produk dengan alat pengecas tanpa wire. Kalau boleh dia nak yang tanpa wire lah. Kalau ada wire ni susah nak cari dia punya bekalan elektrik lagi. Okay. Sangat remeh lah orang cakap. Okey, yang ketiga, kelemahan yang didapati ialah perumah yang dihasilkan daripada kayu mungkin pecah sebab dia gunakan dia punya bekas tu daripada kayu. Jadi kalau terjatuh, kayu ni mudah pecah. Jadi itu yang, dan satu lagi dia kata kayu ni mudah reput. Okey, kalau kena lembab dia reput. Jadi itu kelemahan yang dia kenal pasti. So apa cadangan dia? Dia gantikan pemegang pengilap kasut tadi tu gunakan plastik ataupun fiber ataupun apa-apa yang tahan lasak. Mesti sebut jangan kata cadangan penambahbaikan saya ialah menukarkan kepada benda yang lebih tahan lasak. Itu terlalu umum. Kamu kena sebutlah macam ni. Seperti apa? Seperti plastik, fiber, macam tu. Okay? So itu adalah dalam bentuk jadual lah nanti saya akan tunjuk juga. Okey, itu ini contoh dia. Selepas dia buat jadual kan, kamu kena buat lakaran. Tak perlu tukar produk kamu tapi dekat lakaran tu awak ubah suai. Okey. Jadi mana yang kamu tambah tadi tu kamu letak macam ni lah. Daripada kayu tadi dia ubah pergi kepada plastik, jenis fiber, and then dia letakkan pengecas bateri. Jadi dia tidak perlu gunakan bateri yang AAA ataupun AA tu. Okay, so ini dia. Right, so itu sahajalah untuk topik ini. Jadi cikgu, kejap lagi cikgu mau kasih tunjuk dalam folio kamu perlu lukis ini bagi tunjuk sekejap. Okay, ada soalan tak? Setakat ni. Saya rasa ini paling senang lah. Okay, sebab dia tak banyak. Satu muka surat saja untuk folio. Okay. Siapa cikgu tunjuk. Okey, ini dia contoh yang pelajar cikgu pernah buat. Okey, jadi kamu salin saja dekat okey, sebelum tu tunggu dulu. Kalau dalam ikut format folio, dalam muka surat cari dulu 9.0. Okey, ini. Kamu just salin daripada buku teks tu, salin je. Berdasarkan laporan pengujian dan penilaian produk, okey, tulis nama produk awak di sini. Tulis, didapati mampu berfungsi seperti yang dirancang. Ikut je sampai produk. And then di sinilah awak tulis. Okey, awak punya kelemahan tadi letak dekat situ ni, kamu boleh buatlah folio kamu. Okey, kelemahan, tulislah kelemahan di sini. Okay, kemudian apa cadangan penambahbaikan dia? Macam cikgu bagi contoh tadilah. And then lepas tu lukiskan lakaran. Okay. Alright, ini contoh yang saya nak bagi tahu. Murid cikgu lah. Dia buat produk lighting bag. Okay. Di sini dia letakkan 3. Boleh. Janji dia 2 ke atas. Memang markah penuh lah. Okay. Okay, kelemahan dia bateri perlu diganti. Sama juga macam pengilap kasut tadi Produk hanya digunakan untuk wanita saja. Jadi kalau boleh cadangan dia nak semua jantina lah yang akan gunakan produk ini. And then litar tidak terlindung dan ditutup. Jadi apa dia buat? Dia gunakan electrical tape. Okay. Contohnya, mesti tulis contohnya
Okey, ini lagi satu murid cikgu. Nampakkah? Okey. Sama juga dia salin semula, lepas tu letaklah nama produk dia, beg sandang tepi DIY. Okey. And then dia punya kelemahan, beg tidak mempunyai banyak petak ruangan. Okey, jadi letakkan lebih banyaklah ruangan. Okey, kalau boleh awak tulis macam ni. Hanya mempunyai dua bahagian ruangan. Jadi awak tulis penambahbaikan menambah kepada dua lagi bahagian. Jadi maksudnya ada 4 bahagian lah. Okey. Pemegang beg yang pendek. Dia punya tali beg tu lah maksud dia. Okey. Lepas tu dia kata menggunakan lebih panjang. Okey. Lepas tu dia lakar. Okay, bila lakar, labelkan. Labelkan. Okay, ini seorang lagi. Ini kakak si Haikal ni. Tak nampak sangat sebab tulisan dia memang kecil tapi kemas lah. Okay, sama juga dia tulis. And then dia punya nama produk multi-purpose handy bag. Okay. Lepas tu kelemahan dia jenis fabric kurang menarik. Jadi apa dia buat? Menggunakan kain kapas yang berwarna. Okay. Then yang ini pula bahan perlu diganti bateri sebab dia gunakan dekat sini dia ada beg dia ni dia berlampu. Jadi dia kata bateri selalu kehabisan, jadi dia gunakan bateri yang boleh dicas semula macam pelajar cikgu yang awal tadi. And then poket di hadapan terlalu kecil. Jadi dia cadangkan untuk menambahkan keluasan dia lah. Okay. So itu cara dia. Lepas tu lakar. Lakar semula and then bagi tahu apa yang kamu nak tambah tadi. Okay. So itu cara dia lah, langkah-langkah dia. So ada soalan? Okay, mudah kan? Jadi tugasan kamu hari ini ialah ini. Nanti semak latihan buku kerja minggu lepas. Sebenarnya bila cikgu scroll tadi sudah cikgu bagi skema jawapan. Tapi siapa yang belum semak, sila semak semula yang buku kerja tu. Ada jawapan, ada skema jawapan yang cikgu bagi. Kamu tolong semaklah. Nanti buka sekolah saya nak gumpul. Kemudian untuk hari ini buat buku kerja muka surat 43 sahaja. Satu muka surat. Kemudian macam biasa salin nota ringkas untuk tajuk hari ini iaitu 2.19. Boleh ambil daripada buku nota. Boleh ambil daripada buku kerja pada muka surat 24. Di situ ada nota ringkas. Dan untuk penulisan folio hari ini 9.0. Cadangan penambahbaikan tadi. Inilah yang cikgu tunjuk tadi tu. Ini hanya 9.0 saja. Buat ni. So kalau katakan cikgu saya belum siap lagi cikgu produk tu, macam mana saya nak tahu cadangan penambahbaikan? Tak apa. Awak buat dulu. Tulis je semua ni. Yang ni sudah tahu kan nama produk letak situ. And then kelemahan buat ruang kosong. Bagilah buat dia besar ni pun buat besar ni pun okey. Bagi ruangan biar kosong. Mungkin dalam 4 jarak dia lah, 4 petak. And then pergi kepada kelemahan kedua 4 petak bagi ruangan kosong. Nanti bila sudah siap barulah kamu letak dia punya kelemahan dan cadangan. Yang penting kamu sudah buat dia punya rangka. Buat rangka dia nanti kemudian baru isi. Jangan tunggu cikgu malas lah nak buat. Belum siap tak apa. Buat dulu dia punya rangka. And then lakaran pun awak boleh buat sebenarnya. Buat lakaran ikut seperti yang awak buat sebelum ini. Cuma nanti apa yang kamu tambah tu, itu nanti awak tambahlah. Tambah pada lakaran itu. So, cikgu rasa itu sahaja.
untuk hari ini, tidak lama, setengah jam saja ni.